penyampaian, ku kutip sisa-sisa dari segala keruntuhan, bangkit semula meneruskan baki perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia dan pada malam yang amat bermakna, yaitu malam Haram Sinaran Hadari yang telah direncanakan oleh Yang Bahagia Ustazah Kamaria Osman selaku koordinator Kerohanian Pusat Pemikiran dan Kepahaman Islam UITM dengan kerjasama Persatuan Kerohanian. Alhamdulillah kita dapat melihat bagaimana hebatnya video yang telah dipasang oleh Yang Bahagia atas inisiatif Ustaz Masih Sad yang telah mengambil inisiatif yang amat penting dan harus kita mengambil iktibar. Saya rasa program pada malam ini akan menghasilkan banyak resolusi ataupun rumusan-rumusan yang patut kita mengambil suatu iktibar dan ajar penyindak dalam kehidupan kita, supaya lahirlah generasi yang berwawasan, generasi pelapis umat, generasi penggerak warisan bangsa dan negara kita Malaysia, insya-Allah. Jadi sebelum saya menjalankan forum ini, saya ingin memperkenalkan barisan ahli panel dengan biodata masing-masing. Ahli panel yang pertama, Yang Bahagia Ustaz Masridi bin Sad
berasal daripada Temerloh, Pahang, Darul Makmur. Selamat datang Ustaz. Mempunyai keluarga beristeri seorang. Walaupun beliau mempunyai anak-anak murid yang ramai, puteri-puteri dia, tapi dia setia dengan isterinya. Yang paling istimewa ialah beliau mempunyai 9 orang cahaya mata. Tahniah Ustaz Makmur dari Pahang merupakan pengurusi Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Selangor, yang kita nampak dia punya inisiatif dan aktiviti yang telah dijalankan tadi. Okey. Ahli panel yang kedua tidak asing dan tidak seorang pun yang tak kenal saya rasa Beliau adalah saudara Nasruddin ataupun Jamaluddin Haji Elias, yang nama julukannya ialah Miss left-handed tadi katanya. Berasal daripada Muar Johor Baru, Muar Johor, berumur berapa agaknya Nasnya? 45 tahun. Masih solo tapi telah mempunyai 4 orang cahaya mata. Artinya beliau adalah bapa misali tunggal. Kerjaya beliau ialah antaranya bekas pegawai kebudayaan Subang Jaya, betul Subang Jaya. Sekarang ini beliau merupakan timbalan Presiden Karyawan Malaysia, yang beliau juga terkenal dengan berkarya di sana kemari, termasuklah dalam program anak-anak yatim tsunami yang pernah dibawa ke Malaysia oleh saudara Nes dan rakan-rakan NGO yang lain Khidmat bakti beliau ialah antaranya ialah program-program masyarakat, juga dalam bentuk karyawannya, nyanyiannya dan nasyidnya dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan daripada bapa tunggal misali kepada bapa yang ada suri rumah tangga insyaAllah Saudara-saudara dan saudari, tajuk forum kita pada malam ini ialah Remaja Mawaddah. Betul? Mawaddah remaja. Mawaddah dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Melayu ialah kasih sayang remaja. Siapa yang tidak kasih dan sayang pada remaja? Siapa yang tidak suka remaja menjadi penggerak negara, bangsa dan agama? Siapa yang tak suka remaja itu berjaya, cemerlang di dunia dan di akhirat? Dan kalau kita melihat rata-rata dekat IPTA ataupun IPTS ataupun pusat pengajian tinggi, ramainya para remaja sama ada lelaki dan wanita. Tapi bagaimanakah, saya nak fokus soalan pertama Ustaz Masidi bagaimanakah peranan, bagaimanakah yang dikatakan remaja itu, siapakah yang dikatakan remaja itu, dan bagaimanakah Islam meletakkan martabat remaja yang sebenarnya supaya remaja itu menjadi pemangkin, penjana kebangkitan umat dalam menangani masalah umat di masa depan untuk bangsa, agama dan negara. Silakan Ustaz Masidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama dalam program forum Sinar Hadiri, di mana saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penyelenggara, khususnya daripada unit kurikulum kerohanian Pusat Pemikiran dan Kerohanian Islam UiTM Shah Alam ini, dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi kerana memberikan ruang kepada saya untuk memberikan input pada malam ini. InsyaAllah kita kongsikan semua. Soalan yang dikemukakan kepada saya tadi berkaitan dengan definisi remaja
ya, definisi remaja, peranan remaja, ya, dan pengiktirafan Islam terhadap peranan remaja menurut perspektif Islam. Ya, muslimat, para pelajar yang dikasih sekalian, kalau kita melihat kepada remaja ini, kita melihat dia lebih kepada proses 13 tahun hingga ke 23 tahun. Ini macam itulah definisi yang selalu diberikan di dalam akademik ataupun di dalam perspektif Islam itu sendiri. Kalau ikut pada pelajaran daripada tingkatan 1 form 1 mungkin sampailah kepada IPT, graduate university, ya, keluar dari university. Jadi ini alam remaja. Dan kalau kita lihat kepada forum kita memfokuskan kepada mewujudkan mawaddah remaja, kasih sayang remaja. Kita melihat hari ini dalam membahaskan tentang persoalan mawaddah remaja. Kalau kita melihat kepada paparan yang dipaparkan oleh agensi siasat pertubuhan saya tadi, bahawa seolah-olah remaja hari ini tak ada mawaddah, ya, tak ada kasih sayang, seolah-olahnya ditinggalkan oleh ibu dan ayah mereka, seolah-olahnya mereka ini anak-anak yang tidak ada penjaganya, berkeliaran di merata-rata tempat, ya, seperti anak ayam yang kehilangan ibu, seolah-olahnya begitu. Jadi kalau kita melihat kepada situasi yang begitu, kenapa perkara ini boleh berlaku, ya, kenapa perkara-perkara ini boleh berlaku? Kalau kita tengok daripada kecil lagi, ibu ayah kita, ya, sambut kita dengan cukup memuliakan, ya, waktu kita lahir dulu keadaan kita lemah, ya, Allah merakamkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan ingatlah ketika kamu keluar daripada perut mak kamu dulu, kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ya, walaupun ada telinga kamu tak boleh melihat, walaupun ada mata kamu tak boleh mendengar, ya, walaupun ada hati kamu tak ada perasaan lagi pada waktu itu. Kemudian Allah menyambungkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah memberikan kepada kita sam'a, pendengaran, ya, tahu, membezakan, tahu, ini cakap ni mak yang cakap, ini abang yang cakap, ya, sam'a, absar, penglihatan, kenal, ini wajah mak, wajah ibu kita, ini wajah ayah, wajah adik-beradik dan sebagainya. Itu kurniaan Allah. Dan al-afidah, perasaan, tahu bila dimarah mengajuk, ya, bila dimarah menangis dan sebagainya. Kurniaan perasaan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa Tuhan bagi sam'a, absar wal afidah ini? Pendengaran, telinga, mata dan juga perasaan, hati, akal, fikiran Tuhan bagi kepada kita. Allah menyebutkan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada aku, kata Allah. Jadi kalau kita melihat kepada remaja, daripada kecil ibu bapa menjaga dengan penuh tertib, ya, bayi itu dijaga, dibeli pakaiannya, dilampinkan, ya, kemudiannya bila dia sudah membesar diberikan makanan, minuman, susu yang mahal-mahal, ya, dibelikan, ya, kemudian makanan yang berzat diberikan, dibesarkan bayi itu sehinggalah bayi itu membesar, ya, tahu boleh merangkak, boleh berjalan, boleh bercakap. Dan bila masuk proses membesar inilah sebenarnya proses apa Nabi suruh kita, suruhlah anak kamu semayang ketika umur 7 tahun dan pukullah anak kamu kalau berumur 10 tahun tak semayang, dan pisahlah tempat tidur mereka. Ya, kalau dalam hadis tersebut maknanya bahawa proses anak-anak ini dia sudah masuk kepada pratadika berumur 5 tahun, kemudian tadika 7 tahun, kemudian dah mula masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 sampailah darjah 6. Kita tengok itu proses
peringkat pembentukan awal, ya, di mana dalam proses itu peringkat pembesaran kita, pemikiran kita baru nak berkembang, ya, baru boleh berfikir. Perasaan kita pun begitu juga, baru nak berkembang. Peringkat fizikal kita pun, tubuh badan kita pun daripada kecil baru nak berkembang. Ini peringkat berputik. Peringkat berputik. Kalau buah tu dia baru berpucuk, berputik, ya. Dan buah yang berputik muda ni baru pun berpucuk atau berputik, ini amat digemari. Musuh-musuh amat suka. Sebab ini dia kalau dia makan pun manis. Sebab, ya, sebab tu orang kalau dia nak kahwin, berapa umur kamu kahwin, dapat isteri umur berapa? Dapat umur 17 tahun. Tahu nak daun kan, besok 70 hebat kan. Kenapa pula kalau datuk kan ataupun ustaz ni tambah seorang lagi, berapa ustaz umur 60 tahun, yang kedua berapa, 18 tahun. Dahsyat. Dia kata makam dia naik on the spot, ya. Dia pun itu kalau kita tengok pada proses umur. Tapi bila tanya kahwin, berapa umur dia kahwin, Bandar tu 48 tahun. Masya Allah, 48 tahun. Ada juga yang daftar dengan saya bagi senarai nama, yang nak kahwin lagi ni, daftar hantar senarai nama dengan saya. Antara yang saya tengok tu merupakan pengetua sekolah agama tinggi. Boleh katakan pelajaran dia cukup bagus, pendapatan dia 5,000, 6,000 gaji sebulan, kereta besar. Tapi tak ada orang nak. Tak ada jodoh, ya, hantar. Bila saya tengok gaji mahal ni, bagus ni, saya pun suggest kat orang. Saya tengok, ya Allah, umur 58 tahun, Masya Allah, 58 tahun tak kahwin lagi. Itu contoh lah yang saya nak berikan, bahawa remaja ini satu proses di mana macam pokok tu baru nak membesar, macam buah tu dia daripada petik baru nak berkembang. Ini proses yang paling kita kurang ni. Kekuatan kita, kematangan kita, daya fikir kita, daya kekuatan fizikal kita, semua yang di peringkat baru nak berkembang. Dunia pun baru kita nak tengok. Sebab tu kalau kita tengok remaja tu tadi, bila dia tengok dunia, tengok sekali, hebat dia kata dekat luar ni. Biasa dia kena duduk kat rumah je, sekali bila dia keluar masuk kat sekolah, dia jumpa kawan-kawan pula, best lah, member ni ramai cerita yang menarik begini. Jadi dia sudah terbuka. Dulu dunia rumah, kemudian masuk ke dunia sekolah. Bila duduk hostel pula, lagi nampak berkembang, ya. Tiba-tiba bila ayah cuti menyambut mereka ke apa, tiba-tiba, ya, mak ayah dekat kampung sana, tiba-tiba member ajak, jomlah kita pergi tengok Maui, tengok konsert kat KLCC, jom kita pergi tengok. Dia orang apa tak pergi, ramai-ramai datang. Member-member pula pakai pakaian yang hebat, pakaian yang cukup cantik, iaitu pakai ketat-ketat macam Fear Factor. Itu dia. Saya susah nak sebut lah, takut sensitif, tapi saya selalu sebut dalam ceramah saya kata pakaian orang Islam, ya, pakai baju nampak pusat. Jadi bila tengok pusat, tengok atas orang Islam, jadi pusat Islam, Masya Allah. Tak pasal-pasal nama pusat Islam dapat nama. Sama juga kalau kita pergi ke lorong Haji Tahir kan, pergi tengok lorong Haji Tahir, Haji ni, Masya Allah. Sama juga kita pergi Bangsa, tengok Jalan Ma'ruf, Masya Allah, tapi muka. Ini semua bahasa-bahasa pelik-pelik akhir zaman. Jadi nak gambarkan bahawa, ya, jadi anak remaja ini satu alam bila masuk je perkembangan, kita dah mula terdedah. Ini cukup bahaya, sebab remaja pada waktu ini tengah tercari-cari, mereka nak sesuatu yang baru. Sebab tu bila dia tidur, dia pergi ke tempat pentas tu, mereka tengok bersorak, bergembira, ya, seronok. Jadi artis pun banyak memberikan idola, bukan Malaysia Idol saja, ya, artis, persembahan artis, cara berpakaian artis, cara bercakap artis, banyak mempengaruhi kepada remaja. Sebab itu kalau tengok remaja masuk, kita pergi ke hostel, biasanya dia tampal gambar-gambar artis-artis pujaan dia, sama ada artis Bollywoodnya ataupun artis Hollywoodnya, ya, biasanya digantung gambar di tempat tidur, digambar di dinding. Mereka minat kepada artis, mereka memuja. Cuba bayangkan kalau artis berikan suatu contoh yang buruk, pakaian yang menjolok mata contohnya, maka remaja-remaja ni terikut-ikut. Inilah yang bahaya. Sebab
Remaja sedang mencari-cari. Peringkat ini adalah peringkat yang dikatakan peringkat sedang mencari, sedang ingin mencari. Sebab itu dunia remaja sebenarnya dunia di peringkat dalam perspektif Islam ini adalah dunia talibul ilmi, yang Nabi sebut peringkat mencari ilmu, peringkat mencari ilmu. Sebab ilmu itulah yang boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Daripada kecil lagi mak ayah dah ajar benda ni baik, benda ni buruk nak. Masuk ke sekolah, cikgu pun ajar daripada tadika, ini baik, yang ni buruk. Pakaian yang baik macam ni nak, pakaian yang buruk macam ni nak, jangan contoh yang buruk. Jadi masuk ke sekolah pun cikgu cakap lagi. Dan ingatan ni sentiasa diulang. Bila masuk ke kolej, masuk ke universiti, mendengar pengajian, dengar kuliah, dengar forum, perkara ini diulang-ulang supaya remaja sentiasa tak lari daripada pembesaran dalam perspektif Islam. Remaja Islam yang betul-betul berjaya cemerlang ialah remaja yang boleh membangun, membesar ke alam dewasa dengan sehat, yakni sehat akal, sehat fikiran, sehat hati, tahu membezakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dia remaja yang berdisiplin, remaja yang berketerampilan, remaja yang bermotivasi, remaja yang ada jati diri. Tengok pergi ke konsert, tengok kawan berpeluk-peluk tak senonoh, kita tak mau. Ya, saya tengok remaja pada malam mereka baru-baru ni, Masya Allah, 300 sukarelawan kita turun masuk ke Bukit Bintang semua. Kita pergi tengok, Masya Allah, remaja ini dia telah mengambil suatu ucapan yang disebut oleh seorang artis untuk dijadikan. Saya tak tahulah benda ni secara langsung ke ataupun dirancang, saya tak tahu. Tapi saya ingat saudara Nas akan ulas nanti. Apa dia? Bila menyambut saja malam merdeka, apa yang disebut? Apa yang selalu kita dengar? Tanggal 31 bulan 8 57, kan? Jadi tanggal 31, tanggal apa kawan? Saya pergi jumpa tu tanggal tu. Sampai dekat masjid KLCC pukul 3-4 pagi, dia tanggal semua tu, dia cium tu, berpeluk. Baru tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 tu pelajar-pelajar yang tanggal. Masya Allah, tuan-tuan, ini yang menakutkan kita. Sebab remaja dia mudah meniru. Dia tengok artis-artis yang glamour dengan akademik Papasia, Malaysia Idol dan sebagainya, pakai tak senonoh. Remaja-remaja tu tiru. Sebab ini idol dia, idola dia. Ya, artis tu diminat, maka dia tiru cara berpakaian. Tapi kalau saudara Nas ni pakai sekeping cantik dengan sampingnya, dengan baju, ya, dengan tiba-tiba menyanyi dekat pentas, Masya Allah, indah dan cantik ini. Ya, sebab dapat remaja-remaja tiru contoh yang baik. Saya baru ni berforum dengan Ali Setan. Tahu Ali Setan? Azmi Mustafa. Saya best friend saya. Sekarang mana-mana forum saya selalu bawa Azmi Mustafa. Ya? Dia cerita zaman artis dia macam mana tu. Hebat dunia artis dia, dunia glamour dia, dunia populariti dia. Tapi sekarang ni bini dia pun tinggalkan dia bila dia nak ikut Islam, bila dia mula nak pakai serban, bila dia mula dah simpan janggut, bila dia mula dah nak mengenal Allah. Tu dia, Masya Allah. Kalau kita tengok perjuangan tu. Dari sebab itu, apa yang dibawa oleh golongan dewasa, golongan pemuda-pemudi yang mungkin lepas pada ni saudara Nas akan ulas, ialah banyak akan ditiru oleh remaja. Sebab remaja adalah peringkat awalan. Sebab itu dalam sejarah Islam, ini saya nak ambil sikit mentor sejarah Islam kita, bahawa contoh yang boleh kita tiru, contoh dalam sejarah Islam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang remaja kecil lagi, tetapi dia sudah mengambil contoh dan cara-cara perjuangan orang tua. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang bersama dengan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Dalam sahabat-sahabat nak berhijrah itu, tiba-tiba pemuda Quraisy kepung 80 orang nak bunuh Nabi. Siapa yang menggantikan tempat tidur Nabi? Remaja. Sayyidina Ali ni remaja, sanggup menjadikan dirinya sebagai pertaruhan semata-mata nak membantu Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar yang nak berhijrah
nak melepasi kepengan oleh pemuda-pemuda Quraisy yang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok peranan remaja yang lahir ini akhirnya menjadi khalifah, yaitu Khalifah Amirul Mukminin yang keempat dalam sejarah Islam. Remaja, sebab berjuang daripada alam remaja. Saya sendiri berjuang daripada alam remaja sampai sekarang ni umur dah 30 tahun, dah tua dah. Itu nak cerita kan. Sebab pada zaman remaja saya menjadikan orang-orang tua saya, orang-orang tua dalam masyarakat, ustaz-ustaz, para pendakwah, alim ulama, orang-orang yang baik-baik ini sebagai rakan, teman saya bersembang, teman saya berbincang hari-hari. Saya menjadikan orang-orang yang mature, yang lebih matang daripada saya sebagai idol saya, sebagai contoh untuk saya belajar. Di situlah kebanyakan daripada kawan-kawan saya, pengurusi surau, pengurusi masjid, kadang-kadang cucu dah 15 pun ada. Itulah menjadi rakan saya. Padahal umur saya baru 20, baru 19. Tetapi saya mengambil orang-orang tua sebagai saya punya mentor, sebagai saya punya idola saya. Sebab mereka lebih berpengalaman, telah melalui asam garam dalam hidup lebih dahulu daripada kita. Jadi kita belajar dengan dia. Ya, di situ. Sebab itu pada ketika Ustaz masih berumur belasan tahun, Ustaz sudah duduk berkawan dengan orang tua dalam usia 37 tahun. Ustaz sudah boleh duduk setaraf begini dan boleh membuka 3 pusat rawatan, ya, pemulihan. Ya, 5 tahun di pusat rawatan Darul Islah Sabak Bernam. Anak murid Ustaz kebanyakannya lulusan daripada penjara Kajang, penjara Pudu, ya, Henry Jeni, Pusat Serenti, Geng 18, Geng 21, Tatu Rimau, Tatu Naga, Lamun Tarbus. Itu dia yang murid Ustaz. Ya, di sinilah. Kemudiannya Ustaz buat pula untuk Pusat Pemulihan Kerajaan Terengganu di bawah Pemadam 3 tahun. Sana anak murid Ustaz lulusan daripada penjara Pekalan Cepa, penjara Marang, Pusat Serenti Besut, gangster Padang Mideng, gangster Bukit Payung, yang gong-gong dan gede-gede. Itu dia. 3 tahun dekat sana. Dan sekarang ni Ustaz buka pusat, kalau baca Metro Ahad baru nikah keluar front page, ya, pusat pemulihan untuk bimbingan puteri, remaja puteri. Saya membimbing remaja-remaja yang terlanjur, yang ada terlibat ngebosia, ada yang perempuan pula. Dah 8 tahun teri lelaki, sekarang ni dekat 2 tahun saya buat hospital ketiga untuk remaja perempuan. Itu tadi antara pengakuan-pengakuan itu tadi adalah pelajar-pelajar IPT, pelajar-pelajar yang tersilap langkah. Sebab itulah saya kata, jadikan medan remaja medan untuk kita menimba ilmu, dan jadikan tempat kita menimba ilmu itu untuk mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang baik. Kita jadikan guru-guru kita sebagai ganti ibu bapa kita. Sebab bila anak remaja masuk tingkatan 1 ke atas, kita sudah duduk hostel, kadang dah terpisah dengan ibu bapa. Jadi cikgu lah, guru lah, kalau di universiti pensyarah lah yang menjadi bapa dan ibu kita. Jadi jadikan pensyarah, guru kita, ya, di universiti atau di asrama, di kolej itu sebagai ibu bapa kita yang akan meneruskan membimbing kita. Dan kemudian jadikan orang-orang tua di dalam masyarakat sebagai tempat kita menimba ilmu. Di situ insya-Allah ilmu yang kita belajar dengan kita berkawan dengan rakan-rakan yang baik ini boleh membantu kita menjadi remaja yang cemerlang, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja untuk round yang pertama. Wallahu a'lam. Demikianlah saudara-saudari para mahasiswa-mahasiswi, pandangan daripada panel yang pertama yang telah membicarakan soal bagaimana kedudukan martabat para remaja yang telah diletakkan Islam. Sebab itulah kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri dalam memartabatkan para remaja telah menyebutkan dalam satu hadis, ya, Igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa yang sebut pertama kali? Yang pertama sekali ialah syababaka qabla haramika, waktu remajamu sebelum waktu tuamu. Waktu remaja ni adalah waktu yang cukup kritikal. Saya sempat juga merujuk beberapa buku yang ditulis oleh para psikologi Islam, ya. Peringkat remaja ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama ialah 10 hingga 15 tahun. Ini peringkat awal remaja. Peringkat awal remaja ini sebenarnya adalah peringkat
ke arah peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam remaja. Ini yang menyebabkan dia punya ketinggian tubuh badan meningkat pelan-pelan, makin lama makin membesar, tinggi. Kedua, keinginan dan kematangan dari sudut seksual meningkat. Ini yang bahaya tadi Ustaz tunjukkan kat sana tadi kan, dudukan itu ya. Termasuklah juga ialah dia ingin ya pasang badan, pasang body, make up dan sebagainya. Ini saya ikut pada pandangan pakar-pakar psikologi. Ya. Peringkat pertengahan ialah 14 hingga 18 tahun. Ya, peringkat pertengahan adalah 14 hingga 18 tahun. Ini peringkat yang sudah balik ya. Peringkat 10 hingga 15 adalah peringkat yang sudah balik tadi ya. Peringkat akhir remaja ialah peringkat 19 hingga 24 tahun. Ini peringkat yang sudah matang, diharapkan peringkat yang sudah matang ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, jagalah waktu remajamu sebelum waktu tuamu. Artinya remaja ini menjadi harapan bangsa ya, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ini saya nak fokus pada saudara Nes ya, saudara Jamaluddin ya. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Slogan ini menggambarkan tentang motivasi kepada para remaja. Hingga dalam dasar buku, dasar budaya negara disebutkan sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Tapi kalau kita melihat, kenapa saudara Nes ya, kenapa masih lagi berlakulah sebilangan daripada para remaja-remaja kita seperti yang ditunjukkan oleh Persatuan Perkit di sana tadi ya, yang terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sehat. Gejala mat rempit contohnya, gejala minah rempit contohnya, gejala dadah, gejala sosial dan sebagainya ya. Apakah masalah yang berlaku ya menyebabkan remaja jadi begitu? Jadi saya mengharapkan saudara Nes artinya yang pernah mengalami remaja, yang sekarang ini menjadi seorang yang dewasa ya, seorang yang sudah memikul beban dan tanggung jawab mendidik anak, berjaya anaknya ya. Yang boleh kita katakan maui yang pertama ataupun bersama dengan maui yang ada. Silakan saudara Nes. Terima kasih yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Haji Mohtar bin Ridwan, iaitu Ustaz ni sebenarnya bukan saya kenal baru, lama jiran saya, imam saya, imam di Surau maksudnya, di Seksyen 7, kemudiannya juga sebagai ayah rujukan saya, penasihat saya, dan juga abang saya, rakan semua saya lah. Inilah dia Ustaz Mohtar. Terima kasih Tuan Ustaz. Yang berusaha, bismillahirrahmanirrahim, iaitu pengurusi NGO Islam, iaitu Ustaz Mas Rizi bin Sad. Juga saya mengalu-alukan iaitu Ustazah Kamaria Osman yang menelpon saya untuk bersama-sama dengan anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai para remaja dan para hadirin yang dirahmati sekalian, saya tak tahu sebenarnya kenapa saya dipanggil untuk bersama-sama menjayakan satu program yang begitu indah, satu program ilmu yang saya rasa ketinggalan kalau saya tidak mengikut sama. Tetapi saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dah menjangkau usia saya ke 45 tahun ini. Saya dipanggil untuk bersama-sama dengan orang-orang hebat, bersama dengan saya dalam panel di atas pentas yang indah disediakan oleh ahli jawatan kuasa yang mengendalikan program ilmu ini yang cukup murni. Kadang-kadang saya tertanya pada diri saya, kenapa pula saya dipanggil?
yang saya nak beritahu kat di sini kepada anda semua, saya pernah menjadi remaja sebagaimana yang berbagai Ustaz Haji Mokhtar bercakap. Saya pernah menjadi remaja. Saya pernah menginginkan sesuatu benda yang daripada luar dugaan saya. Saya ingin untuk mencubakan sesuatu yang baik. Saya juga ingin untuk mengeksplor diri saya untuk membuatkan sesuatu benda yang mungkin arwah mak bapak saya tak suka. Itu pada ketika saya remaja. Tetapi para hadirin yang rahmati sekalian, secara peribadi saya mengatakan saya cukup bangga dan cukup kata orang tu, saya pernah meluahkan perasaan ini kepada ibu saya khasnya, almarhumah ibu saya. Saya kata dengan dia, Mak, Nash, saya memang bahasa diri saya Nash dari kecil dulu. Nash bangga yang amat sangat kerana Mak melahirkan Nash di dalam dunia ini. Adakah remaja-remaja sekalian pernah mengungkapkan perkataan ini kepada ibu bapa anda? Ada tak? Kalau tak ada, tolonglah ungkapkan perkataan ini. Kerana doa ibu bapa itu, dan khasnya doa ibu itu adalah satu doa yang mustajab, adalah satu doa yang dimakbulkan Allah. Apabila kita melahirkan perasaan bangga kita kepada ibu kita yang melahirkan kita, menunjukkan ibu kita inginkan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Maka kesedaran inilah saya dapat. Itu pun saya suka berkaitan dengan Ustaz Mas Rizi yang menyatakan kita sepatutnya apa kata tu, join idola kita orang tua. Ini memang benar. Saya kalau nak tahu di kampung, kawan-kawan saya kebanyakannya semua orang tua. Kebanyakannya orang-orang surau. Ni serius saya cakap, benar. Saya juga suka, sangat-sangatlah suka saya pergi ke surau, kerana di surau saya dapat belajar. Kalau di Muar, Ustaz ni maaf saya, kalau di Muar ni di Johor lah, kita rasa malu kalau kita tidak pergi ke sekolah agama. Dan saya rasa tidak ada keluarga di daerah negeri Johor ini yang tidak menghantar anaknya ke sekolah agama. Kalau pagi pergi sekolah agama, petang sekolah kebangsaan. Kalau sekolah kebangsaannya pagi, petang wajib kena pergi ke sekolah agama. Itu pasallah saya mengatakan kesyukuran saya, dan saya amat bangga sekali dilahirkan oleh orang tua saya. Kerana penyelesaian benda-benda inilah yang mematangkan saya pada ketika saya remaja. Sebab remaja ini memanglah amat sukar sekali nak dibentuk. Apabila saya dah berkahwin, apabila saya dah dikurniakan anak, 3 orang anak sekarang anak saya, campur seorang lagi yang Allah Ta'ala izinkan saya untuk membeli seorang anak yatim, saya rasa saya amat takut dan kagum dengan pencapaian remaja-remaja di dalam menyesuaikan dirinya dalam zaman yang ada ini. Jadi perbezaan saya dulu dengan kelahiran saya dan masa saya ke zaman remaja saya, dan dibandingkan dengan remaja anak-anak saya takut. Walaupun saya terdedah dengan sosial, walaupun saya dilahirkan sebagai seorang penyanyi, walaupun saya pernah menyanyi di depan orang yang mabuk, pernah saya menyanyi di depan orang-orang yang berpelukan, tapi saya tidak ke arah itu. Di sini saya ingin nak share sikit lah cerita saya ni dengan anak-anak semua. Saya boleh panggil anak-anak ataupun adik-adik lah. Okey, ketika saya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk untuk menziarahi semasa saya buat umrah di Madinah dan juga di Mekah, alhamdulillah saya mendapat ramai kawan dekat sana. Semua orang tua, tahulah yang pergi Mekah kan banyak orang tua. Remaja ni dia tak nak pergi Mekah. Jadi apabila tiba di Madinah, orang sana, orang Singapura ambil gambar. Nash ambil gambar. Nash ambil gambar. Pakcik sini ambil gambar. Makcik sini ambil gambar. Jadi banyak ambil gambar. Di sana mentawif dinamakan ataupun tulis guide. Ustaz kat sana. Ustaz ni ustaz bertanding lah. Dekat sana tu Ustaz Pandai, Ustaz Abdul Rahman, saya masih ingat lagi.
Dan Ustaz Rahman ni pun dia tengok je saya dekat sana, siapa orang ni kata, sebab dia duduk ke Mekah dekat 30-40 tahun 30 tahun dia duduk Mekah di Madinah. Jadi dia memang tak tahulah Malaysia ni apa jadi ke, siapa penyanyi ke apa, dia tak tahu. Jadi apabila selepas Isyak di pekarangan hotel tu, dia pun tanya saya, dia panggil saya Din lah, sebab nama saya Jamaluddin. Kata Din, ni lah saya nak tanya dia ni sebenarnya siapa dia tanya saya. Sebab saya tengok kata dia banyak orang-orang yang ambil gambar kat Din kata. Dia tengok orang-orang petani cakap Kelantan sikit. Jadinya saya kata ni dekat Madinah Ustaz kan, takkan saya nak buat bohong pula tipu kan. Saya pun cakap dengan dia, saya kata Ustaz sebenarnya saya malu nak cakap Ustaz, saya malu sangat, saya amat rendah hati saya cakap. Tak apalah, tak apa, mu cakap je lah kata dia. Jadi saya cakap dengan dia, saya kata Ustaz sebenarnya saya ni penyanyi Ustaz. Oh ya ke, Alhamdulillah kata. Saya nak dia nak marah saya ke pasal penyanyi ni kan. Rupanya kata Alhamdulillah. Di situlah kesedarannya bagi diri saya, penyanyi ini juga dibuka mindanya dan juga dibuka dan dirohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pergi ke tempat-tempat yang suci. Jadi Ustaz kata Alhamdulillah kata dia, Din, kamu dah pun dibukakan, maknanya boleh menyanyi, bukan tak boleh menyanyi, tapi menyanyi yang ke arah kebaikan, menyanyi ke arah kebajikan, menyanyi ke arah yang tidak melekakan orang, menyanyi dengan jangan cakap menyanyi yang boleh menjernamkan orang, menyanyi dengan kata-kata yang lincah, itu memang tak boleh. Jadi saya refer balik semula album-album yang saya buat, Alhamdulillah kebanyakan lagu-lagu saya adalah merupakan lagu-lagu yang memujikan Tuhan, lagu-lagu yang alam. Walaupun cinta itu maknanya cinta itu selit lah, cinta kerana kita perlukan cinta. Kalau tak ada cinta dalam jiwa kita, maka kita tidak lengkap sebagai manusia. Cinta itu perlu, kasih sayang itu perlu. Maka dengan sebab itulah lahirnya lagu-lagu cinta. Tapi biarlah cinta yang dirahmati, biarlah cinta yang suci, orang kata Jadi di sini saya ingin nak memberitahu kepada anda semua, berbalik cerita kepada zaman remaja saya dan zaman anak-anak saya. Saya suka share cerita ini sebab saya amat kecut dan takut dengan perkembangan teknologi-teknologi yang ada, yang disalahgunakan. Teknologi yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan teknologi yang baik. Kerajaan kita memberikan sesuatu kata orang tu teknologi yang ada zaman sekarang ni, contohnya macam telefon bimbit, kita adakan juga macam macam-macam lagi, internet dan sebagainya, adalah merupakan baik. Itu sebab saya pernah saya teringat dulu yang pemimpin negara kita mengatakan, ada orang tanya apabila Cyberjaya nak didirikan di dalam negara kita, mereka ni tanya, sudah bersediakah pemimpin negara kita ini untuk menangani masalah-masalah yang akan datang? Sebab ini terbuka, mana open, everything, semua sekali, tak ada masalah langsung. Maknanya, jadi pemimpin negara kita kan apa? Pisau di tangan anda, timun juga di tangan anda. Maknanya apabila anda fikirkan benda itu untuk nak merosakkan anda sendiri. Cumanya kerajaan membentangkan benda ini, memberikan satu pendekatan bahawa teknologi yang ada pada zaman ini bukanlah satu teknologi yang ingin menjerumuskan anak-anak remaja kita khasnya untuk ke jalan yang memudaratkan negara. Jadi di sinilah pengisian yang saya ingin sarankan di sini, wahai adik-adikku sekalian, yang ingin saya sarankan sini, sebelum kita menghormati orang lain, hendaklah kita menghormati diri kita sendiri, menghormati jiwa kita sendiri. Itu adalah yang amat penting. Itulah yang saya implementkan selama ini. Saya tak hormat orang dulu, tapi saya hormat diri saya dulu. Apabila saya dah rasa diri saya dah dihormati, barulah saya menghormati orang. Itu penting. Jadi apabila saya tengok gelagat anak saya, dia berkawan dengan budak remaja, dia berkawan dengan budak-budak di sekolah dia di sekitar Shah Alam ni, saya tengok, Masya Allah, saya takut. Pada satu hari, anak saya di rumah, 3 orang anak saya, masa tu belum ada anak angkat lagi, anak saya di rumah. Saya cakap dengan anak saya pada awal lagi,
kalau awak buat lakukan satu kesalahan yang memalukan papa, dia panggil saya papa. Papa cakap terus terang, papa akan hukum awak depan kawan-kawan awak. Saya dengan anak saya very open, saya tak kisah. Kalau awak melakukan sesuatu benda yang lebih memburukkan lagi, papa bogilkan awak kat tepi jalan, papa letak kerengga, papa suka tengok awak punya semua sekali depan orang ramai. Itu yang awak hendak. Dan papa tak rasa malu kepada masyarakat yang mana papa hukum awak, dan biarlah masyarakat tahu kerana kesalahan papa ditangkap oleh pihak berkuasa kerana pukul awak dan hukum awak, kerana ingin nak membentukkan awak untuk menjadi manusia yang baik. Papa tak kisah masuk penjara. Itulah dia yang saya cakap dengan anak-anak saya. Jadi satu hari satu masa tu, saya dah duduk kat Shah Alam ni lebih daripada 10 tahun. Saya tak pernah lagi tengok, tak pernah lagi dalam hidup saya di Shah Alam ini untuk nak tengok, ni saya cakap terus terang, nak tengok social party yang dianjurkan oleh anak murid sekolah. Serius, saya tak pernah tengok. Saya dah lama dah duduk sini. Jadi satu hari saya pergi ke satu hotel di Shah Alam ni. Saya datang kerana ada meeting dekat hotel tu. Jadi saya tengok ramai sangat remaja-remaja yang pakai K-popnya, yang anting-anting lelaki ni. Tak usah cerita lah, dia perempuan tak pelik. Yang lelaki ni memang saya pelik. And then pakai seluar pendek, datang masuk ke dalam hotel. Dan dia orang tegur saya, oh uncle, saya ingatkan ada macam ada sukan siang ke, sebab Cina, Melayu, India yang paling ramai sekali Melayu, yang paling ramai. Ini cerita benar depan mata saya. Jadi saya tanya dia, ada sukan ke lagi kat sini, ada apa ni kan? Because ramai sangat, ramai. Rupa-rupanya dia kata tak ada uncle, ni dia orang ada buat parti, birthday party buat kat hotel. Okey lah, saya boleh terima lagi lah kan, tak kisah. Masa tu ketika mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO, bukan yang baru ni, yang 2 tahun lepas. Ini cerita yang benar. Jadinya apabila saya pergi naik ke atas, saya pun masuk, rupa-rupanya remaja-remaja di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang ini, the joint venture. Saya tanya, ini dari mana? Saya daripada Kajang. Ini daripada mana? Ini daripada Shah Alam. Ini awak daripada mana? Oh, saya daripada KL. Maknanya they have the connection. Remaja-remaja ni, I was so surprised, dia dapat connection yang ada ni semua sekali ni untuk bersama mengadakan havoc birthday party di hotel yang dianjurkan oleh remaja kaya. Dan apa yang berlaku ialah semua sekali, kebanyakannya 75% yang saya cakap, yang pakai baju yang nampak daripada atas ke bawah, yang nampak buah dadanya, yang nampak anak kita, anak remaja ni kami ni lah, anak-anak remaja, anak sekolah sama-sama dengan anak saya. And the best part dekat sini, bila saya pun duduk, saya duduk dekat meja situ sebab saya tak tahan kan. Ni seriously, saya cuba telefon dengan polis. Saya kata, can you come or not? Buatlah roadblock please kat sini, tengok orang remaja sini. Saya telefon ke JAIS, tapi masa tu saya macam sebab apa saya tension? Sebab saya tak pernah tengok, saya bukan busybody, tapi saya tension kerana saya ada anak, dan mereka yang terlibat itu adalah anak-anak kawan-kawan saya, kawan anak saya. Betul ke saya cakap, Ustaz? Kawan-kawan anak saya, anak-anak kawan saya. Masalah benar. Jadi saya rasa tension sangat. I take the initiative to call JAIS di SUK. Rupanya JAIS ni dekat SUK pukul 8 pagi sampai pukul 4:30 petang. Benda tu berlaku malam. Jadi saya pun tak dapat lah, tak dapat hubungi. Saya telefon polis kawan saya. Polis pula ada buat roadblock pula dekat Batu Tiga, Shah Alam. Jadi benda tu berlalu sajalah. Saya tak senang hati. Saya tanya dia, and the best part of malam tu, okay, dia ambil, dia minta rokok, dia bukan minta rokok dengan saya, dia minta bancus dengan saya, lighter.
dengan minta itu panggil saya uncle. And perempuan pakai baju yang terdedah auratnya. Subhanallah. And you know apa yang saya buat? Saya balik rumah, meeting saya pun saya macam tak concentrate sangat. Saya balik rumah, saya takut dengan remaja ni masalah ni kan. Saya balik rumah, saya ambil anak saya yang sama-sama kawan dia tu, saya bawa dalam kereta, saya lalu depan dia, saya cakap, Farina, kalau awak buat perkara macam ni Farina, Papa cakap dengan awak, Papa jahanamkan awak, Papa pukul awak, Papa memang Papa hentam awak betul-betul. Papa cakap dengan dia. Saya cakap macam tu. Dia pun macam betul lah remaja kan, dia macam tak kisah, dia macam tak ada masalah ya. Tapi itulah yang saya lakukan. Sebenarnya saya takut. Begitu juga apabila saya bagi dia handphone. Bila saya bagi dia handphone untuk kesenangan, sebab saya anak single parent, tak ada siapa yang nak ambil selain daripada saya. Jadinya saya bagi dia handphone, tiba masa handphone ni pula ada pula, sebab anak saya perempuan. Kalau tak perempuan ni masalah juga, sebab apa ada jantan yang mengurat perempuan. Anak jantan pula dia mengurat anak orang. Jadi inilah dia, mak bapak saya rasa kehidupan saya pada ketika remaja, saya tak pernah menyusahkan mak saya. Kalau mak saya kata, Mas pergi beli garam, saya pergi beli garam kedai, balik rumah, lillahi ta'ala, saya tak ada menyentang di tempat lain. Saya tak reti, itu saya sampai sekarang. Jadi apabila anak saya kalau menyentang tempat lain, saya marah. Ini pengalaman. Jadi wahai remaja-remaja, anda didatangkan ke sini adalah semata-mata untuk mencapaikan satu matlamat. Matlamat kita ialah ingin berjaya di dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita ni panjang, bukan pendek. Jadi kenapakah kamu menghancurkan diri kamu kepada ketika waktu remaja kamu? Kenapakah kamu boleh sanggup menggandakan maruah kamu dengan pemberian yang free gift? Sepatutnya kamu mesti menghormati diri kamu dan kamu mesti menilai diri kamu. Kalau kau nakkan aku, maknanya kalau if you nakkan I, maknanya you kena jumpa me dengan cara halal lah, dengan cara yang benar, dengan cara yang betul. Ini you give for free. What the hell are you doing? Ada pula selepas itu katanya tak dapat nak kawal nafsu, kerana nafsu itu adalah merupakan nafsu yang susah dikawal. Nafsu makan boleh kawal ni, kenyang banyak makan kenyang kawal. Oh tak boleh lah, boleh dah gemuk sangat kan, badan dah naik, tak boleh kena kawal sikit nafsu makan ni. Tapi nafsu jiwa you, nafsu ke arah yang menjurus ke arah yang nafsu seks kamu, maka kamu anggapkan itu adalah satu benda yang enteng, satu benda yang senang, satu benda yang tak ada masalah, tak ada apa. Kenapa benda ni berlaku atas diri kita semua, remaja-remaja yang baru nak menampak hidup dalam dunia ni? Sedangkan setiap hari perbelanjaan itu ditanggung oleh kerajaan dan juga ditanggung oleh mak bapak you sendiri, baik lelaki baik wanitanya. Jadi di sini para remaja dan juga para pelajar yang saya hormati sekalian, harapan saya sebagai orang ni, janganlah menganggapkan saya sebagai seorang penyanyi saya tidak ada maruah. Janganlah menganggapkan saya sebagai seorang penyanyi saya lah yang orang yang menjadikan idola untuk anda semua menjurus ke arah kezaliman. Saya tak mengaku gitu. Ada di antara penyanyi-penyanyi yang agak keterlanjuran dengan pakaiannya, dengan budi bahasanya, dengan penampilannya. Kalau kita cukup matang, janganlah ikut benda yang salah. Janganlah ikut kalau remaja, kalau penyanyi itu tebuk lidah dia letak tindik, you pun nak letak tindik, maknanya you yang masalah. Yang penyanyi itu dah tentulah ada masalah. We are trying, kita cuba untuk nak katakan tarbiahkan penyanyi-penyanyi ini.
benda-benda yang ada, penyanyi yang ada ni, dia pun segan, dia pun malu. Saya rasa penyanyi yang ada ni sekarang ni insya-Allah tak ada apa-apa masalah. Itu sebab kalau kita tengokkan mak bapak kita ataupun mak bapak yang ada dalam zaman sekarang ni, anak-anak dia kecil-kecil ni semua dia suka kepada Mawi. Pasal apa? Konon-kononnya Mawi itu dah dipotretkan sebagai penyanyi yang ada idolanya sendiri. Penyanyi yang mempunyai tarikan aura yang begitu baik sekali. Dia juga seorang qari, dia juga seorang Bilal, dia juga seorang bakal menjadi ustaz maknanya. Tetapi dia dah didatangkan baru ni untuk menjadi seorang penyanyi. Maka ramailah yang jemput dia, mak bapak, remaja, apa semua sekali dia jemput dan jadi. Kata bapak, benda yang baik, remaja juga nakkan yang baik, mak bapak juga nakkan yang baik. Saya tertarik dengan Ustaz Mas Rizi tadi. Dia tanya, ada di antaranya yang tampal-tampal gambar-gambar penyanyi-penyanyi pujaannya di dalam bilik-bilik dan sebagainya. Saya nak tanya, gambar saya ada tampal tak? Masalah tampal menampal ini adalah masalah yang lain. Itu macam a collection, you know? Macam kolektif collection. Oh, saya suka ni, saya collect gelas ni, saya minat ni, saya minat. But what doesn't matter? Benda tu tak ada masalah apa pun untuk nak menampalkan benda ni. Jangan pijak dan koyak, sudah semangat juga kalau bukan saya buat macam tu. Tetapi naklah menjadikan mereka-mereka ini ke arah yang lebih baik. Kalau dia tengok penyanyi itu rosak, penyanyi itu apa, sebagai remaja, kerana remaja ini adalah merupakan satu remaja juga adalah merupakan orang yang doa kepada makhlukkan Allah. Jadi saranan saya dan harapan saya, kalau tengok penyanyi itu macam tu, doa semayang, doakan ya Allah ya Tuhanku, tolonglah bukakanlah pintu hati so and so ni untuk membalikkan kepada pangkal jalan. Dia jadikanlah, itu barulah you dinamakan peminat dia. You nak tengok, you minat dia, you macam nak mati you minat dia, tapi you sanggup tengok dia kecundang kat arah itu. So apa yang you lakukan sebagai seorang peminat? Jadi kalau setiap orang ini mendoakan ke arah kebaikan setiap idola dia, maka idola dia akan jadi baik. Saya dulu pernah pegang rock Malaysia yang terunggul. Rambut saya kalau buka tudung bawa pendek, rambut saya panjang sampai sini. Tapi demi Allah dan Nabi, saya tak pernah izinkan setitik arak pun masuk ke dalam jiwa saya sehingga ke hari ini. Kenapa saya boleh lakukan? Sebab itulah dia tadi, saya cukup bangga dengan kelahiran saya oleh mak saya. Moral of the story dia ialah kerana didikan mak dan ayah kita. Saya cukup bersyukur. Saya tak pernah minum setitik arak pun dalam hidup saya sehingga ke hari ini. Kenapa saya boleh? Itu pasal lah, kalau kita ada melakukan sedikit kesilapan ke dan sebagainya, cepat-cepat Allah Ta'ala sedahkan kita balik. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, adik-adik remaja sekalian, kalau zaman remaja kamu, di peringkat awal penghidupan kamu dah masukkan arak, kamu dah masukkan dadah, kamu dah masukkan syabu yang saya tak pernah tengok, tak pernah kenal pun, dah masukkan pil-pil khayal. Dari peringkat awal penghidupan kamu, bagaimana kamu nak jadi orang yang boleh mentadbirkan diri kamu dan juga untuk menjadi pemimpin lapisan yang akan datang? Saya pernah ada satu, saya punya sokong, saya punya apa ni, dia ni kira macam heboh lah, funky ni orang lah. Dia tanya, Mas, dulu saya tak isap rokok juga, tapi Ustaz maaf saya, sekarang ni saya isap rokok, tapi maknanya jahat saya merokok. Jahat saya mengaku, sebab saya tak ada buat lain. Saya tak ada minum, saya tak ada arak, saya tak kenal apa arti rasanya orang kata stil ni. Saya tak kenal awak duduk kat asrama ni.